Juga selamat malam diucapkan buat semua penonton-penonton, anda-anda di luar sana, sahabat-sahabat CTC.fm. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan kepada kami. Kalau di sebelah awal tadi kita dah bersama dengan SM Malaysia, kita bersama dengan Ain, dan di sebelah malam ini lewat agak lewat lah 10.30 minit malam, kita akan bersama dengan satu lagi segmen yang dikuasakan oleh SM Malaysia, iaitu segmen bicara fundamental yang akan kita dapat ikuti setiap hari Rabu. Baik, untuk hari ini kejap ya, saya pun tak share tadi, leka sembang ngantuk. Okey, baik, untuk episod yang ke-152 bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun, CTC 28 Oktober 2020. Belum share. Salam Maulidur Rasul. Belum share. Tak apa, cakap. Teruskan. Okey. Teruskan. Baik, segmen yang kita lihat setiap Rabu ni dikuasakan oleh SM Malaysia. Lepas tu jangan terlupa untuk satu promosi hebat dengan hadiah MERS. Okey, iaitu Grand Trading Promotion yang berlangsung sekarang ini, bermula daripada 14 Oktober sehingga 16 Disember. Untuk yang 100% hanya sampai 16 November saja. So 2 dalam 1, anda register untuk Grand Trading Promotion, anda akan dapat lucky draw. Lepas tu yang satu lagi, anda depo, anda akan dapat 100%. Kalau depo 100, dapat lagi 100. Nampak? Ini peluang yang baik yang diberikan oleh SM Malaysia, khas untuk semua klien-klien dan juga bakal-bakal klien. So, Alhamdulillah hari ini salam Muhammad Rasul sekali lagi kepada anda semua. Yang bercuti esok, selamat bercuti. Yang terpaksa bercuti juga, selamat terpaksa bercuti. Dan apa yang penting sekarang ini, kita dah tahu walaupun hari ini hanya 801, tapi itu satu angka yang sangat menyeramkan dan masih lagi belum menampakkan apa-apa. Dan KKM juga menganggarkan akan ada lagi kluster-kluster baru. Sebab tu dia terpaksa lakukan PKPB ini untuk cuba memotong rantaian COVID-19 ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang sudi bersama dengan kami. Dan kepada yang ada dalam komen kita, Fitri Hakim, salam Pak Su and Cikgu Yun. Share, Salam. Jangan lupa share. Dan ada apa-apa persoalan tentang fundamental, sebab kita ada dua perkara besar, satu di Great Britain, satu di Amerika Syarikat. So kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan tu, ini peluang anda untuk bersama dengan Cikgu Yun. Mungkin anda nak tanya apa impact. Biasanya orang akan tanya impact lah, dan ini peluang anda untuk bertanyakan soalan. Dan kita share perkongsian ilmu ni untuk rakan-rakan kita yang lain. Fundamental merupakan akar untuk menggerak setiap gerakan candle. Jangan kata aku tak main fundamental. Kena tahu fundamental. Kita bukan main tikam-tikam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Assalamualaikum cikgu. Sihat cikgu? Oi, menung dah. Sihat Okey, macam mana tugas hari ni cikgu? Saya dengar cikgu bekerja keras dengan abang-abang askar, rela, polis. So macam mana gerak kerja pada kali ini untuk Kuala Langat? Pada saya memang ini saya tak pernah berhadapan dengan sepenuhnya task. So saya dapat merasai dari peringkat awal sampailah kepada sekarang, apa yang dipanggil sebagai SEMCO ini. SEMCO, okey. Ataupun PKPD ni. Memang keras lah, saya cakap memang keras. Keluar rumah pun tak bagi dan segalanya terputus. Jadi ibaratnya macam kita ada satu ekor ikan. Kalau ikan tu kita tak jaga, tak bersihkan air dia, tak bagi makan, tak rawat dia, ikan tu mati. So inilah dia apa yang saya hadapi sekarang. Ikutkan PKPD di tempat saya memang kritikal, saya tak nafikan. Sampaikan menteri di peringkat pusat pun sibuk berbicara pasal perkara ni. Negeri Selangor ini antara yang paling berat lah kalau ikutkan. Berbanding dengan Langat Murni sebelum ini. Radius kawasan saya adalah 1 km persegi padu.
Kajang 2 km, kos perbelanjaan mengambil banyak 400,000 untuk PKPD ni. 14 hari durasi. Makan, minum, pakai, mandi dan segala bagai semua masih dalam akuarium lah. Jadi memang kita macam menjaga baby ya. Okey. Malam ni saya tak bertugas. Saya ingat saya tak nak bertugas pun sebenarnya. Tapi disebabkan tanggungjawab tu kita sama-sama lah. Kita sama-sama. Jadi Okey, apa cikgu, yang saya apa? saya nak fahamkan betul-betul. PKPD ni okey, bila dia blok satu kawasan, memang langsung tak boleh ada pergerakan ke, ataupun boleh dengan bersyarat ke, macam mana? Saya pun kurang pasti. PKPD ni dia senang kata kawalan pergerakan bersasar. Dia Okey. bersasar. Bersasar ni bermakna setiap tingkah laku kita dimonitor. Ke mana kita pergi, apa kita buat, apa aktiviti kita, apa keperluan kita setelah kita menjalani swab test dan ada kluster kat situ. So tujuannya untuk monitor sejauh mana perkembangan kontak tersebut. So daripada hasil itu, sebelum ini kita digunakan PKPD ni berjaya untuk merendahkan kadar keberjangkitan ya. Nah, itulah tujuannya. Okey. Rasanya di mana-mana dunia sekalipun tak mengamalkan PKPD macam Malaysia. Kita adalah antara yang terbaik di dunia lah kalau dalam segi kawalan pandemik. Kawalan. Tapi kena berkorban lah dalam 2 minggu tu kalau tempat tu di lockdown kan sekejap. Okey, baik cikgu, terima kasih sedikit penjelasan sebab kami di sini tak tahu apakah tugasan-tugasan mereka ni. Jadi alhamdulillah cikgu dah bagi pencerahan, jadi kita dah tahu dah skop kerja macam ni. Kita kena hormati mereka lah, siang malam tak tidur-tidur kan. Okey, baik cikgu, saya serahkan kecopang untuk segmen 152 ini kepada cikgu kita. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Rasul pada semua dengan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya salawat dan salam pada baginda dan seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat baginda, kita semua, kita kaum muslimin dan muslimat khususnya. Alhamdulillah, esok kita Maulid Rasul. Malam ni dah boleh berselawat, dah boleh berhaban, dah boleh berzanji dan segala bagailah perkara yang menunjukkan kasih sayang kita dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya kita selawatlah, itu yang paling baik dan paling mudah ya, tuan-tuan. Baik tuan-tuan, hari ni 28 Ogos, hari kita hampir di penghujung. Oktober. Maafkan saya, Allahu Akbar, kan dah tua lah. Otak dah jam, penat. Rem saya dah. Saya tahu, saya faham. Kalau langit jaga tu. Itulah dia. Okey, cuma itulah, PC saya ni ada masalah sikit. Kadang-kadang dia shutdown sendiri. Jadi kalau saya terputus nanti kita reconnection balik. Sekarang ni saya plug in semualah supaya dia lancar. Itu sebab tadi saya tanya ada connection ke tak. Sebab selepas 15 minit, setengah jam kadang-kadang dia shutdown. Sebab sistem BIOS dia ada masalah dah. Dah lama Okey, minta okey lah. InsyaAllah. Saya monitor selalu ni supaya on air ni bagus. Okey, bulan 10 saya dah banyak kali dan rasanya awal kali kita bagi tahu kita ada beberapa bentuk volatile market yang sedang berjalan sekarang ini, dan saya akui memang sangat-sangat volatile. Sangat-sangat volatile. Memang sangat volatile. Banyak kali sangat dan memang sangat. Lebih pada 3 kali ya sebut tu. Betul. Sebab saya monitor market boleh katakan hari-hari. Di saat saya di pandemik, sama ada saya di luar, di dalam, saya sentiasa melihat pasaran dan saya mengikuti perkembangan semasa. Sebelum kita ke jadual berkala, ada 3 bentuk high impact yang sangat besar ya pada kali ini tuan-tuan. Yang pertama sekali Brexit, kita tahu. Yang paling dekat dengan kita adalah US election pada 3 November nanti, Rabu depan. So Rabu depan mungkin kalau kita bersiaran tu tak macam manalah keadaan marketnya. Kan? Kebetulan sama-sama lah kita tunggu. Malam fundamental ngam lah tu. Jadi macam-macam spekulasi akan berlaku. Kedua dan yang ketiga adalah mengenai situasi Eurozone dan juga RBA. Eurozone dan RBA. Eurozone hari ini dah buat declare bahawa mereka menyatakan confirmation akan ada peningkatan pandemik di Eropah dalam tempoh 2 hingga 3 minggu lagi.
ini menjatuhkan euro. Kita tahu stok semua jatuh dan semua jatuh hari ini. Satu pengakuan berani daripada Chancellor ataupun Presidennya berani menyatakan bahawa pandemik di Eropah semakin meningkat dan dijangkakan 2 hingga 3 minggu dari sekarang kes akan semakin meningkat. So ini menyebabkan market nervous, market panik, market mungkinlah istilahnya stres. Pada saya stres. Nak kata panik belum sampai, maafkan saya. Stres, market stres. Dan apakah jalan keluar untuk mengatasi pandemik ini? Yang kedua, US election. US election ini ada 3 perkara yang saya nak tekankan. Yang pertama adalah election itu sendiri, iaitu pilihan raya itu sendiri, dia adalah kumpulan geografi politik ataupun geopolitical tension. Yang kedua adalah tentang rangsangan stimulus ataupun pakej rangsangan keuangan yang sepatutnya dimuktamadkan jumlah dan mekanisme pelaksanaannya, tetapi sehingga hari ini asyik bertekak sesama sendiri antara Demokrat dan Republik menyebabkan pakej itu tidak mampu disepakati. Kedua, dan yang ketiga adalah bagaimanakah caranya jika Trump menang, adakah dolar Amerika dalam keadaan yang baik? Jika Cik Biden kita menang, Cik Biden pula bagaimanakah caranya dapat mengatasi ataupun tidak. So, 3 perkara ini akan mendorong satu counter yang sangat berat pada pandangan saya, dan saya lihat ini sangat berat. Berat tu maksud saya adalah yang sangat memberi rangsangan, iaitu counter emas. Ya, counter emas terkesan ada 3 perkara. Yang pertama rangsangan keuangan, yang kedua pandemik yang setengah meningkat sekarang ini, dan yang ketiga adalah pilihan terhadap safe haven akan melonjak, iaitu tahap selamat. Sebab bila pandemik meningkat, investor akan lari pergi kepada emas untuk jaga deposit mereka, tapi dalam keadaan yang mild, perlahan. Dalam segi currency, JPY akan jadi terlalu kuat. So JPY adalah currency yang paling kuat sekarang di dunia, bukan American dollar. Kita dapati hari ni kita nampak dalam situasi JPY, tengok UJ berapa kuat dia jatuh. JPY sangat kuat, kita tak nafikan. Kemudian kita tengok indeks Amerika juga jatuh teruk hari ni. Stok saham hari ni semua jatuh teruk, segala-galanya teruk. Semuanya teruk hari ni, tak ada yang laut membiru. Semuanya dasar ke bawah melingkar kain tersepit. Susah saya nak bayangkan peribahasa saya ni. Okey, jadi di manakah kita dan macam mana cara kita nak atasi? Kalau kita tengok election poll, saya selalu tengok benda ni. Pernah tengok perkataan ni tak? Election poll. Ini last. Election poll lah. Ya, election poll lah. Dekat sini ada kawan kita daripada siapa yang nama dia? Fin Ahmad ke siapa? Dia rajin PM saya untuk bertanya panduan bagaimana nak baca, macam mana nak tahu. Saya kata saya bagi link ni dia boleh baca. Okey, Joe Biden ni, Cik Biden kita ni, yang tua kutuk nak mampus tak slow diri ni, nampak dia sopannya ni, sedang leading pada Trump. Hakikatnya on paper Trump dah kalah. On paper kalau ikut pada latest vote ni, Florida, Pennsylvania ni, setiap negeri nampak semua nama Biden. Biden, Trump cuma ada satu. Nama Biden. Semua nama Biden. Kalau teruk ni. Biden sedang mengatasi Trump dengan berapa persen? Cuba tengok betul-betul. Setakat semalam Okey, Biden 54% untuk 25 hari bulan, iaitu hari Ahad yang lepas. Trump hanya 42%. Okey, setakat ni 51.4, 42.4. Ini Trump. Okey. Trump. Tengok, kita boleh baca setiap kenaikan dan penurunan ni, kita boleh tahu. So ini memberi rangsangan kepada dolar Amerika yang semakin rendah. Trump kalau kalah, dolar jatuh kuat. Biden kalau menang, dolar pun jatuh kuat. Dua-dua jatuh. Pun boleh naik balik semula. Dia ada sebab kenapa. Okey tuan-tuan, saya bagi tahu. Saya tak suruh jadi orang yang cuba untuk menguasai politik, tidak. Tapi saya minta fahamkan betul-betul geografi politik fahamkan. Bila ada election, contoh, ini Biden, ini Trump. Okey. Biden menang, kalau Biden menang jadi presiden, Trump kalah, betul tak? Okey, tetapi Biden kena membentuk kabinet, dia kena bentuk menteri, kabinet menteri dia ataupun senat, dewan senat dia. Dia akan ada kota. Okey, Republican akan ada side dia, Demokrat akan ada side dia. Persoalannya, Biden menang tetapi
kabinet dia bercampur-campur, dolar akan jadi huru-hara. Dia akan jadi mix. Kedua, Trump menang, Biden kalah. Okey. Trump pula untuk dia kena menang sapu bersih. Maksud sapu bersih tu, dia kena menang majoriti yang besar. Kita tengok balik kat sini. Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan, North Carolina, Arizona saya tak kenal. Azalina saya kenal. Wisconsin, Iowa, okay, alright, okay. Ni semua ni, ini 26 hari bulan, ini 25, ni 27, ni yang latest hari ni ya. Tadi. Biden leading 2.2 point. Kalau kita klik satu kat sini, tengok. North Carolina ni daripada 2004, 8, 12 dan 16, yang biru ni semua Republic tau. Trump dia menang. Maknanya Demokrat tak pernah menang sekali. Tapi kali ni Biden leading. Maknanya camp Trump ni dah kalah ni. Dah nampak kalah. Dahsyat tak dahsyat? Ohio terbalik kan? Tengok. Republic menang, Demokrat menang, 22, 2016 Republic menang balik. Ini fair and square lah. Okay, kita tengok Michigan. Semua tim Demokrat menang. Ni tim Barack Obama, tim Hillary Clinton, Bill Clinton. Ni tim dia. Sekali je tim George Bush ataupun sekarang ni Donald Trump menang sekali. Ini memang terang-terang camp Demokrat ataupun Barack Obama punya camp. Tengok yang ini contoh. Tengok Pennsylvania semua menang. Trump menang last minute je ni. 2016 ni masa dia menang last tu. Team dia menang. Solidified. Okey, kenapa saya nampakkan begini? Macam saya kata tadi. Dia kena menang dengan jumlah yang besar supaya dia boleh pukul bersih. Dia ada dua pukulan. Satu pukul bersih, satu menang bergaya. Menang bergaya ni adalah menang yang boleh majoriti besar. Menang sapu bersih, menang adalah dia menang tapi dia membentuk kabinet mengikut pilihan dia dan dipersetujui oleh pembangkang. Itu sapu bersih. Contoh saya dengan Pak Su. Saya daripada parti A, Pak Su parti B, Boboy parti C. Okey. Katalah saya menang. Pak Su memang dalam parti saya tapi Boboy parti lain. Saya nak Boboy ikut saya sebab dia dalam kabinet. Jadi apa saya buat? Saya offer Boboy, boleh tak bersokongan kepada kerajaan? Boboy kata tak boleh. Tak nak. Sebab saya parti lain. Saya tak boleh sama. Tapi saya offer support negara kita. So Boboy pun bersetuju dengan syarat-syarat tertentu. Okey. So diambil sebagai kabinet. So itu namanya sapu bersih. Okey, bergaya lain. Bergaya tak apa, Boboy pun tak apa. Kita semua pukul habis. Maknanya setiap negeri dah menang habis kita menang semua. Okey, so kesannya pada market, tuan-tuan. Kesan pada market. Macam saya kata, Trump menang, dia akan pastikan dia akan minta untuk dia menang stimulus kita ataupun rangsangan monetary stimulus Amerika untuk menyuntik sokongan keuangan kerana pandemik di Amerika. Dia applied sebanyak 1.6 trilion. Okey, 1.6 trilion. Yang setuju diluluskan ada 500 bilion. Dia kata dia akan cuba pastikan dan minta supaya monetary policy stimulus ini lulus sebelum pilihan raya, iaitu semasa beliau masih presiden. Yang ini dinamakan sebagai printing money. Duit cetak. Monetary stimulus ni maknanya cetak duit. Makin banyak dia cetak duit, emas akan semakin mahal. Dia akan semakin naik. Kerana apa? Kerana emas ni kita tahu dia punya tengok sini. Ni contoh. Okey. Jadi panduan yang kita letak di sini adalah dalam bentuk US 500 ataupun SP 500. Kita tengok tengah jatuh sekarang kan. Ni. Stock market. Jadi stock market naik, emas akan naik. Ni dah ada, nampak tu. Dah ada double top. Double top ni kalau sebelah ni
Lebih rendah pada yang ini. Ni, Okay. ni 1, 2, 3, ni 1 ke bawah lagi. So ini menandakan bahawa apa? Bahawa stok nak jatuh, emas nak jatuh. Nampak? Dia boleh pergi lagi bawah, boleh pergi lagi rendah. Nampak? Lagi bawah. So pergi lagi bawah, kalau kita tengok emas kita, nampak? Alah, huru hara emas aku. Okay, saya kata buang ni semua. Okay, tengok emas kita kat mana. Sama ni, ini kategori intraday ya. Kategori intraday hari ni, besok dan lusa untuk 24 jam. Okay. Ni dia dah jatuh ni, nampak? Dia kan tengah jatuh. Dia jatuh. Tengok balik kita punya stok 500. Sama tak tengah jatuh, Pak Su? Betul. Sama tak, Pak Su? Ya. Sama tak? Boboy nampak? Nampak? Okey, cun. Tak berjawab dari pihak Boboy. Nampak tak? Nampak, tuan-tuan? So, kenapa saya kata tolong jaga, fahamkan. Jika Amerika print duit, ini bermakna Donald Trump nak meyakinkan Senat yang ada sekarang dengan Federal Reserve supaya meluluskan rancangan pandemik ini sebanyak 1.6 trilion sehingga kepada 2 trilion. Okey. Tetapi dalam pada masa yang sama, Demokrat tak setuju. Demokrat kata kita sesuai untuk bagi 500 bilion dulu, baki selepas habis election. Jika selepas election, dia boleh pergi sampai 3 trilion sehingga Kalau bulan boleh 5 sampai 3 trilion, okey. Okay, so 500 bilion tak cukup. Trump kata tak ada, itu tak bagus. Kita nak 1.6 to 2 trilion untuk support sekarang sebelum election. So Demokrat bila dia tengah leading macam ni dalam segi poll, nampak tak siapa yang menang sepatutnya? Biden menang kan? Biden. Kalau Biden menang, Biden lah sapu package ni. Bila Biden sapu package ni, dia akan sapu selepas election. Bila selepas election, dia boleh up sampai 3 trilion. So bila dia sapu selepas 3 trilion, so untuk sekarang ini, emas tak akan naik. Emas memang akan jatuh. Sebab rangsangan itu tidak diluluskan lagi. Boleh faham ke? Siapa ada nak tanya boleh tanya. Nanti saya, mana saya jawab, saya boleh jawab. Siapa nak tanya boleh tanya terus dengan Pak Su. Tak ada masalah. So itu sebab kenapa emas kita jatuh. Ni, tengok stok jatuh. 500 stok jatuh. Tengok emas jatuh. Handsome jatuhnya. Solid, senyum-senyum aja. Tak ada handbrake. Hari ni dia jatuh. Lebih pada 300 pip kalau ikutkan. 368 pip dan tengah jatuh lagi. Susah nak naik. Terus hari ni menjatuh. Tak boleh naik. Tengok besok aje lah ya. Tengok dolar semakin tinggi. Tengok minyak juga semakin jatuh. Stok jatuh, minyak jatuh, emas jatuh, dolar yang naik senyum-senyum. USD, UCAD. Cantik tak ada naik. Tak ada handbrake. Terus. Bullish engulfing pattern. Dan ini belum sempurna. Ni still unstoppable. Masih ke depan lagi. Baik, itu perkara pertama yang saya jelaskan kenapa dia highlight. Saya tak buka lagi yang ini Ni data berkala ni. Sekejap lagi kita bungkus sikit ni. Tak susah. Saya tak tuan-tuan faham. Sebab yang perlu difokus adalah yang ini. Saya punya internet tak apa cantik Sorry Dia lambat sikit. Tak apa, slow and steady. Ni, election ni. 3 November. Dan ni RBA. RBA cash rate ni kena jaga. Ini RBA ni nak tengok yang ini Kita nak tengok yang ni 0.25 ni. Serentak 3 hari bulan 11. Ni rate yang akan dipotong 0.1 dia akan dipotong. So ini akan menjatuhkan AUD. Untuk kita tengok AUD kita mana. Ni AUD kita. Tengah jatuh kau-kau ni tuan-tuan. Tak ada handbrake ni, nampak? Tengok lagi. Nampak? Sepanjang hari dia jatuh. Tak ada kenaikan langsung. Tengok. Ni untuk kita weekly. Seminggu nak habis merah. Nak naik senang ke? Kena habis seminggu baru dapat candle baru, babe. So kat mana sasaran ni AUD nak jatuh ni? Dia boleh jatuh sampai mana?
Terus untuk habiskan minggu ni sampai hari Jumaat. Jauh lagi tuan. Nampak? Jauh lagi. Ni saya buang dulu. Jauh lagi. Ni. 350 pip lagi ke bawah. Belum dia ke bawah. Untuk weekly. Untuk intraday je. Yang kategori untuk besok. Sekarang 24 jam. Tengok 24 jam kita. Cakap mana AUD. Ni kena beri perhatiannya sebab 3.11 AUD akan sangat volatile. Siapa trade AUD? Tengok. Okey, nampak? Ni support dia. Ni support yang dia kena jaga. 704. Dia pecah support ni, makin ke bawah lagi lah tadi 66 harga yang kita dapat kan. Dia nampak harga yang ini dia nak kejar. Ni harga yang kita nak kejar 6962. Berapa jarak? Lebih kurang 84 pips. Ni ada support satu kat sini, nampak kan tempat ni dia start kenaikkan. Mana ada kejatuhan? Ni nampak ni. Nampak ni zone ni, nampak? Tepat ni zone ni. Okey, selesai bab AUD. Sekarang kita kembali balik kepada kita punya fokus. Baik. Okey, poll election. Dah nampak cara macam mana nak baca dan kita tahu leading adalah Biden. So kalau Biden punya leading, yang pertama kita tahu stimulus akan dirangsang selepas dia jadi Perdana Menteri pula. Jadi Presiden. So lepas dia jadi Presiden mungkin bermula Januari ke something selepas dia angkat sumpah, sebab Trump akan kosongkan pejabat dia kan dalam tempoh sebulan 2. Okey. So baru dia umumkan stimulus. So bila dia umumkan stimulus untuk rangsangan pandemik, barulah emas boleh meroket semula. Itu paling senang nak jaga. Paling senang. Tunggu dia umumkan. Dan nilai yang kita minta adalah makin besar nilainya tu. Biden dia punya konsep is 2.4 trillion to 3 trillion. Dia hampir 2 kali ganda daripada nilai Trump. Tapi syaratnya dia jadi presiden. Dia dah cakap, kalau dia tak jadi presiden, dia mungkin tak akan ada jumlah tu di atas meja. Sebab Trump punya jumlah adalah 1.6 trillion to 2 trillion sekarang, kalau nak luluskan sekarang sebelum election. Tapi tidak disokong. That's why emas jatuh teruk sampai hari ni. Sampai ke hari ni. Okey. Dan kita isu kedua, kita kembali pada data berkala. Isu kedua ni Brexit. Untuk Brexit, tolong lihat 16 November 19 tak silap saya. 19 ke 20 ke 16 17 18 19. Oh, dia 15. Sorry, dia 15 hari bulan November. Tak ada, kat sini tak ada. Dekat kalender lain. Dekat 15 hari bulan November adalah Brexit poll ataupun Brexit deal di Eropah, di Brussels. Yang itu akan beri rangsangan kepada yang ini GBP USD kita. Baik. Nak terbang jatuh, nak terbang betul. Ni kalau terbang GBP ni bukan 2-300 tuan-tuan. 4-500 pip kat atas. 4-500 pip. Saya baca kalau memang GBP sedang membina kekuatan untuk terbang, sekurang-kurangnya lah daripada harga sekarang kepada harga yang ini 480-490 pip ke atas. Ni tak ada handbrake ni kalau pergi. Okey, jaga 15 hari bulan 11. 15 satu hari ni. bulan 15 hari bulan 11. Hari Ahad. Dia akan bersidang di Brussels. Kalau di Eropah hari Sabtu lah, sehari sebelum lah. Kita dah hari Ahad. Okey, sebelum data berkala cikgu, daripada Kasim Hafiz Abbas dia nak tanya cikgu pasal stimulus package US. Kesan kalau Trump menang Biden menang, apakah kesan sama atau sebaliknya? Kalau sama, okey. Dia kalau Trump menang, macam saya kata, Trump menang, dia tetap akan lancarkan stimulus, betul. Tapi figure dia. Bezanya figure lah. Figure kena besar. Figure stimulus tu kena besar. Jumlah yang dia minta diluluskan tu kena besar. Dia start dengan 1.6 trilion.
Kalau dia boleh pergi lebih macam 2 trilion ke atas, sebab Biden kalau dia menang dia nak luluskan 3 trilion. Kali 2 Maksimum sampai ke 3 trilion. So dia kena beat harga tu. Dia beat harga stimulus tu. So bermakna Amerika akan cetak duit banyak. So emas akan roket. Okay. Saya baca emas 2100 ke atas. Bukan ke bawah ya. Okay. Tengok harga emas kita. Saya sekejap pada yang bertanya tadi siapa nama dia tu? Kasim Hafiz Abbas. Kasim. Saya panggil Cik Kasim lah. Okay Cik Kasim. Ni saya buang ni semua sekejap. Ni semua saya buang. Kenapa saya kata 2100 kita tengok harga tak sampai dalam skrin lagi kan. Tak sampai lagi. Maknanya tak lepas pada skrin. Yang ada kat skrin kita adalah 2079 kurang lebih kurang lah ya, 2079 2075 macam itulah cicai. Kita letak satu harga kat sini. Tak sampai 28. Okey, 2070 lah. Ni harga yang tertinggi. Saya baca dia boleh pergi 2100 selepas habis pilihan raya Januari insya-Allah, dan stimulus dilaksanakan dengan figure yang besar, at least 2.4 trilion hingga 3 trilion. Emas akan boost up, terbang. Stok akan melonjak naik kuat. Ni stok yang ni. Mana stok kita tadi? Ni stok ni nampak. Ada nampak dia dekat bawah? Nampak ni? Nampak ada kat bawah? Tak ada. Stok nak jatuh kat bawah susah. Nak naik lagi atas lagi ada. Baik. Okey Cik Kasim, boleh nampak? So itu kalau Biden Trump menang. Kalau Biden menang pun sama. Biden dia dah bagi figure dia 3 trilion. Dan dalam pada masa yang sama, berapa cepat dia boleh laksanakan kelulusan monetary stimulus tu. Sebab once cerita pasal monetary stimulus bermula, maka emas akan volatile untuk terbang, naik dan naik. Boleh nampak ya. So siapa yang trade emas, jaga cerita ataupun status monetary stimulus ni, jaga. InsyaAllah dia bantu kita untuk mudah. Kenapa dia jatuh begini? Sebab sehingga ke hari ini nak election pun tak ada cerita pasal stimulus. So emas dalam keadaan yang kurang mendapat perhatian sebab stok tengah jatuh. Stok jatuh sekarang kena faham. Stok ni jatuh, nampak ni. Kan sama ni. Ya, betul. Minyak juga tengah jatuh. Kenapa minyak jatuh? Okey, pegang tarikh 17 hari bulan 18 hari bulan 11. Okey. OPEC Plus akan bersidang. Apa yang kita nak dekat OPEC Plus tu adalah OPEC cut pengeluaran jumlah minyak dia. Kat mana dia nak cut Selalunya dia akan keluar macam ni tuan-tuan. Imply filter. Ini November. Oh sekarang ni November pula. 15 November 15 ADP di hari Rabu. Which index sekejap Trading GBI Kamis 12 bulan Euro Group 11 10 17. Okey. Mana tarikh ni tak ada keluar. Ni ada FOMC kena jaga. 26. Ni tak masuk kat jadual ni, dekat jadual lain. Tapi pegang tarikh 17 hari bulan 11 untuk ni minyak OPEC. Okey. Kalau OPEC cut rate tersebut ataupun mengurangkan pengeluaran minyaknya bermula pada Disember nanti dan seterusnya pada satu tarikh yang ditetapkan, dia ada dua perkara nak jaga. Yang pertama, harga minyak itu sendiri first kali dia akan jatuh sekejap, kemudian dia akan terbang semula. So apa jadi dengan currency? Dia akan kesan pada UCAD.
UKET yang ada sekarang. Okay, so bila OPEC cut minyak itu, UKET akan semakin tinggi. Spending dia terbalik, nampak kan, dia relate, dia correlate ni, nampak kan sama. Ini kan sama, nampak. Saya suka trade ni, senang. Pada saya senang. Kat sini boleh, kat sini boleh, kat sini sell, kat sini buy, kat sini sell, kat sini buy. Jalan je terus. Okay, so jaga siapa yang trade UKET lah, jaga. So minyak akan jatuh seketika, boleh sampai kepada paras. Setakat ini yang saya lihat paras harga ni lah 36 untuk bulan 12 nanti atau lagi rendah 35 dolar per barrel. 35 dolar per barrel, tak sampai, tak nampak. Ni harga yang kita nak kejar. Sampai sini barulah kita akan berhenti untuk cari harga setup. Ini hasil daripada mesyuarat OPEC pada 17 November nanti, jika mereka bersetuju untuk mengurangkan pengeluaran minyak. So minyak akan jatuh sekejap, habiskan stok, dia tunggu demand, baru minyak akan roket up semula kepada harga 40 dan 41. Masa tu UKET akan koyak, spender pun tak boleh beli. Semua ke bawah. Okey, cikgu, Megat Danish Anzar. Assalamualaikum cikgu, nak tanya, bila money stimulus ni dah di-approve kan, adakah USD dijangka akan long term bearish, dan kalau bearish macam mana USD nak menguat balik currency dia? Terima kasih. Okey, baik, dia perlukan suku tahun. Suku tahun? Danish fahamkan dia perlukan suku tahun. Suku tahun ni macam ni maksudnya. Kita setahun ada 4 suku. Okey. Setahun 4 suku kita tu Januari sampai Mac, kemudian April sampai Jun, kemudian Julai sampai September, kemudian Oktober sampai November. Perasan tak data-data Danish yang ada QQ ni, nampak? QQ. Perasan Q/Q. Ini quarterly, suku tahun. Inilah data yang akan membawa laporan tentang kekuatan dolar. Dolar common sense-nya dijangka di peringkat awal tahun, akhir dan awal tahun memang sangat lemah. Sekarang pun kita dah nampak dolar lemah. So, bacaan untuk dia kembali kepada paksinya adalah bermula di antara bulan 4 sehingga bulan 6. Ingat sorry, saya ni. Okey, saya tengok USD index sekejap Boleh? Nanti saya tarik satu USD index. Nak tengok dolar kuat tak kuat sekejap Indek. Saya pergi dekat UKET. Okey. Baik, Danish, tengok betul-betul. Ni USD index. Cara nak tengok kekuatan dolar boleh pergi ke tak boleh pergi. Baik. Right? Tengok. Dolar boleh kuat, tetapi dalam kumpulan monthly, kumpulan bulan, perhatikan tengok macam mana saya nampak dia kuat tak kuat. Right? Ini satu kaedah ni sebulan. Okey. Betul? Ini sekarang bulan 11. Sekarang bulan 11 Oktober 10. Maafkan saya, bulan 10. Okey. Okey. Sorry. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Happy New Year. Betul tak? Okey. Cik Danish, fahamkan betul-betul. Momentum yang berlaku sekarang ini adalah momentum retracement untuk kekuatan dolar index. Maknanya USD yang kamu tanya tu. Saya kata tadi, kalau nak baca kekuatan dolar, common sense-nya bermula setiap awal tahun hingga suku tahun dan suku tahun kedua, iaitu 1 hingga 3, 4 hingga 6, 6 hingga 9. Tengok bulan 1, 3 bulan. Bulan 2, bulan 3 dia cukup kuat. Kan? Kemudian bulan 4, bulan 5, bulan 6 dia tu, bulan 8, bulan 9, bulan 10 dia baru nak retrace. Okey, semak balik ke belakang. Setiap tahun. Ini tahun 2020 kan? Right. Tengok 2019.
Bulan Januari, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Kuat tak? Sama tak kekuatan dolar setiap awal tahun? 3. Ya. Tengok bila masuk tengah tahun dia jatuh balik. Kemudian ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6, 7, 8, 9. Betul? 10 jatuh, 11, 12 dia jatuh. Bulan 1 naik balik. Tengok balik 2018. Tengok Januari dia jatuh. Bulan 2 dia naik. Dia 3, 4, 5, 6. Sama gak dia naik. Nampak tak momentum dolar Amerika? Nampak? Purata. Ni lagi kuat. Purata. Okey. Itu dah nampak macam mana suku tahun pertama, suku tahun ketiga. Okey. Jika tanya saya, adakah selepas monetary stimulus itu dilaksanakan dolar akan semakin lemah? Jawapan saya berdurasi. Dia berdurasi. Jaga setiap suku tahun. 3 bulan. Baik. Ya, Cik Danis ni boleh nampak ya. 3 bulan. So kalau kata Biden menang bulan 1 jadi presiden, so bulan 1 tu dia umumkan stimulus, so kira 3 bulan. Tengok balik semula indeks kita ni tadi. Danis tengok betul-betul. Kata Biden menang, Okey. dia kata kita akan luluskan 3 trilion dolar stimulus. Memang akan terbang melangit, melantak, melastik ke bintang emas kita. Okey, bulan 1, 2, 3. Ada tak posisi dia nak naik? Pada saya ada. Ini bulan 10, ni mungkin bulan 11 kat sini, ni mungkin bulan 12 kat sini, ni mungkin bulan 1 kat sini. Maksud, Okey. ada potensi tak? Ada potensi tak reversal tu? Ada. Nampak? Setiap stage, setiap fiber baca tepat. 38.2 ada resistance. 23.6 ada support yang sedang dia test, tak habis lagi. Tapi dia tak boleh jatuh. Nampak? Dia tak boleh jatuh. Dia reverse. Betul tak? Okey. Chart menampakkan jelas. 1 entry, 2 entry. Okey. Ni kategori mingguan pula lah. Teng nampak. Tak lepas ni 38.2 dia reverse. Sekarang ni dia test lagi. Dia nak lepas tapi tak lepas. So ini bermakna dolar secara trendingnya dalam keadaan lemah, tetapi dalam proses untuk menguat. Sebab apa? Sebab rangsangan stimulus tu. Tergantung. Kalau dia dilancarkan, ini dah lama ke atas. Baik. Okey, Cik Danis, mudah-mudahan boleh bantu. Boleh nampak jelas, terima kasih. Okey, thank you juga atas perhatian. Okey, kita balik kepada data berkala kita. Okey, Oi, saya okay. run to the future terus ya. Saya kecilkan yang ini. Okey tuan-tuan, tolong beri perhatian bulan ini, minggu depan AUD dengan election. Counter yang paling penting adalah counter emas. Counter kedua yang akan jangka jatuh teruk adalah USD JPY. USD JPY ni di bawah pada 104, dia boleh pergi lagi jauh ke bawah. Dia boleh kejar yang ini tuan-tuan. Ni 101. Ni. Sekarang harga dah dia dah pecahkan support ni. Nampak? Nak jatuh. Dia tunggu election. Election berapa hari je lagi? 4-5 hari je. Betul. Ke bawah sini berapa? 280-290 pip. Begitu juga dengan mana lagi yang perlu kita beri perhatian, tuan-tuan. Alamak, hilang lah pula. Salah. Cikgu salah tekan tadi ni. Okey dah, baik. Okey. Indeks. Okey. Yang dua dan yang ketiga, jaga Brexit. Ini GBP. Jaga Brexit. Brexit akan ada Brussels meeting pada 15-16 November minggu hadapan. 2 minggu akan datang, saya mention tadi. Nampak dia ready to boost, sedia untuk terbang ni. Saya buang. Ni sama ada dia nak terbang atau dia nak jatuh. Bersedia. Ni dah tengah nak jatuh tapi sedang support. Ini intraday ya, untuk bawa kepada besok 24 jam. Tapi kalau kategori weekly yang kita baca minggu ke minggu, kita nampak dia dalam keadaan yang trending. Okay, dan ini support yang cukup kuat ni, 2677. 330 pip.
Dan saya mensasarkan GBP USD selepas Brexit selesai dengan deal pada paras 3470 lah harga yang ini. Wow. Dua harga ni. Okay. So, dan yang ketiga sekali, tolong jaga minyak USD CAD UCAD, minyak kita 17 hari bulan OPEC Plus akan meeting. Kalau dia kata mereka setuju untuk kurangkan pengeluaran minyak, maka UCAD akan terbang lagi tinggi. Minyak akan jatuh kepada paras $35 sasaran saya. Ni 37 pada 35, UCAD boleh pergi sampai ke paras UCAD tadi hilang dah. Mana Pak Su dah hilang? Besok ajalah kita bersyarat. Alamak, takkan hilang. Okey, kita habis tak ada perkara dalam pada hari Ahad sampai hari Isnin. Saya nak refresh saya punya screen sekejap. Screen saya ni kadang-kadang dia ni sikit. Okey, AUD cantik, AUD ni tuan-tuan, cantik. Data dia cantik, tapi hari ni dia tewas dengan Amerika Syarikat. Dia tewas, kita nampak AUD. Kita tahulah saya panggil dia Cik Rahayu. Teringat-ingat nama Rahayu ni. AUD kita. Dia jatuh teruk. Nampak? Sepanjang intraday. Bersedia untuk 3.11 dengan AUD mungkin lagi ke bawah. Nampak? Nak sampai support dah ni. Apa dia pula? Salah tarik. Kat sini betul-betul. Ni dia candle yang kita nantikan untuk 3 hari bulan 11. AUD test 6965. Lebih kurang 80 pip lagi sebelum dia henjut lagi rendah kepada 66 sen, atau mungkin dia tak jadi nak henjut. So jaga AUD. Alright. And then trim CPI ni adalah satu data yang dikatakan data inflasi yang melakukan modifikasi. Ini hybridnya data. Datanya baik. So bermakna inflasi di AUD sangat baik dah setakat ini. Dia konsisten. And then baru sebentar tadi BOC Monetary Policy Report rate. Rate kalau ikutkan dekat sini dia tak nyatakan. Bila rate tak nyatakan bermakna dia tak berubah. Kita check kat bawah sekejap 0.25 tak. Bermakna Bank of Canada tidak cut rate atau tidak tambah rate. So jika dia tidak tambah rate atau cut rate, ini akan memberi kesan. Pertama sekali jaga Central Bank, jika sampai tempoh mereka tak buat perubahan data rate interest, sama ada di cut ataupun ditambah, currency itu akan lemah. Sebab investor nakkan satu rate yang bertambah, dia tak nak rate yang kurang. Sebab bila rate yang bertambah, dividennya tinggi. Rate yang kurang, dividennya rendah. Tapi kalau dia tak berubah, maknanya stagnan. So bila dia stagnan, masuk $100, keluar $100. Dia biasa je lah. Macam tu masuk dia. So CAD akan sell off, jatuh. So UCAD akan terbang. Check balik UCAD kita. Ada tak? Hilang. Datanya hilang lagi UCAD kita. Mana? Tak apa, besok je kita check. Okey, itulah dia. Dan kita kepada 29 hari bulan. Esok insya-Allah kita ada outlook. Ni adalah satu currency yang paling gagah perkasa lah sekarang, saya katakan JPY. The best rate untuk JPY, kalau kita tengok dekat kita punya chart yang sebegini rupanya lah, indah rupa dari khabar, indah khabar daripada rupa, daripada gitu. The best rate adalah ni apa yang saya nampak sepatutnya USD JPY ni, sebab kita nak tengok JPY kan, so kita ambil UJ, sepatutnya dia berada melepasi harga 105 ni, 23.6 di peringkat 105.25 cukup lah, insya-Allah. Harga ni adalah harga yang sebenarnya dah lama dia dalam sokongan. Nampak? Dia tak lepas, dia tak lepas, dia tak lepas, dia tak lepas, dia tak lepas. Semuanya reverse. Reverse naik, rebounds dipanggil. Rebounds dan rebounds naik, sampailah hari ni tiba-tiba dia jatuh.
Akhirnya dia jatuh. Berapa bulan tu? Ini bulan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan barulah USD tewas dengan JPY untuk jatuh melepasi bawah 105 setelah 7 bulan semua atas 105. So sebagai seorang trader atau investor macam saya akan nampak ini rate yang tidak bagus. Kadar tukaran dolar tidak bagus pada harga sekarang 104. Tak nak, saya nak 105. Ini sustain sebab history dia semua atas 105. Nampak ni. Nampak. Selagi bawah 105 bermakna yen terlalu kuat untuk dolar Amerika. So bila dia terlalu kuat untuk dolar Amerika, dia akan mematahkan harga yang last terendahnya, iaitu ataupun terdekat kedua terendah 104. 104 lah cincai. Dan dia akan kejar harga yang seterusnya 101 rendah. So ini yang memberi petanda bahawa di saat ini di dunia sekarang safe haven currency yang terbaik adalah JPY, bukannya dolar Amerika. So siapa yang nak dengar cakap Kuroda pada esok hari? Saya tak boleh cakap Jepun. Kalau siapa boleh cakap Jepun, bolehlah cakap. Dia tak cakap orang putih, dia cakap Jepun. Marimoto Hashimoto Honda-san. Hai. Wah, boleh cakap sikit. Okay. And then kita ada USD semula sebelah malam. Alright, ini sebagai good domestic product bagi quarterly. Ini dah masuk suku tahun terakhir. Suku tahun quarterly ni adalah 789. Nah, ini 789. Nanti dia akan publish 10, 11, 12 pada bulan Disember nanti. Okay, GDP dijangka meningkat 32.0. So kalau dia terbit slip, maksudnya tergelincir mungkin 30, 29, 25 atau mungkin negatif, makanya ini akan semakin rendah. Makanya indeks dolar juga akan terbantut. Makanya emas akan semakin cuba untuk meningkat ke atas lagi. Pada hari ni dah jatuh teruk ni. Saya baca emas 1775, 1776 ke bawah lagi. Kalau ikut dari segi senario sekarang, monetary stimulus yang tak jadi ni kan, masih tergantung. So memang dia pressure untuk dia jatuh emas. Okay, nampak support dia ni, nampak tepat bacaannya 10861. Ni sedang cuba untuk, nampak ni, ni sedang cuba untuk menguji kan, nak test. Ni dah test sekali tak jadi, test 2 kali tak jadi. Lepas tu dia lepak kat atas. Hari ni dia nak test lagi sekali. Test lagi sekali. Nah, kat sini dia pergi 1723, 1775 atau area sini. This area lah. Ni nampak ni. Start dari sini tak ada jatuh kan lepas tu? Ya, betul. Sekali lepas tu tak jatuh, dah terus naik. So ini adalah support dia, cantik ni, tepat ni 1723. Best. Mas. Ke bawah lagi. So dengan stimulus tak jadi election lagi. So berkemungkinan tak emas akan semakin rendah? Betul lah jawapannya. Dia akan semakin rendah lah. Bukan semakin tinggi ke? Dia akan semakin tinggi kalau ada rangsangan. Sekarang ni dia dipengaruhi oleh geografi politik. Dia akan semakin rendah. Okey. Memang akan semakin tinggi, tapi bukanlah sekarang. Bukan sekarang lah. Mungkin besok tengah hari kot. Okay. Right. And then kita ada euro refinancing. Ini satu rate yang kita tahulah. Refinancing rate ni kita nampak, kalau kita lihat kat sini pun euro 0.00% lah. Saya pun tak tahu macam mana negara Eropah yang kaya macam tu rate central bank ni 0%. Kan? Aduh ya. Tak faham betul saya. Dan dia boleh hidup lah tu. That's why kalau GBP keluar pada UK, euro rugi besar kan. Sangat besar. Negara kaya dah keluar, satu geng partner yang dah tak ada rakan sparing. Tapi tak apa, kita tunggu 15, 17, 18 Brexit deal dekat Brussels. Apa jadi dengan GBP? Nak meroket ke nak menjunam? Sekarang ni tengah bertenang-bertenang, nyanyi-nyanyi la sampai masa macam itu hari kan naik terus, tak ada handbrake.
Betul? Okey. So saya tak melihat refinancing ini satu tekanan pada euro sekarang. Saya lebih lihat daripada stagnancy masih kekal sebab kita tak dapat sebarang bentuk hint yang mengatakan euro akan mengubah rate mereka. Setakat ni kekal. Ini pun dah pada saya dah lower dah ni 0.20%. Yang sedang bertahan. So jika dia keluar result yang sama 0.00%, ini bermakna counter euro kita tak ada euro. Nanti kita tengok counter euro kejap. Euro. US. Okey, ni counter euro kita. Wah. Counter euro kita untuk bulan depan dijangkakan bulan Januari, Disember, 11 dijangka akan semakin rendah kepada 1.57 di bawah sini. Betul. Ini pun dia dah test, nampak? Dia dah test support yang sekarang ini pada paras harga 1736 di tengah test. Kita cuba untuk kejar harga 1577, lebih kurang dalam 170 pip lagi ke bawah. Makin rendah lagi. Dan untuk kategori intraday juga jelas euro semakin rendah. Nampak? Pun dah tengah jatuh. Sedang melakukan dah jatuh. lepas pun. Kalau besok pagi kita hari Khamis kan? Betul? Hari Khamis, candle ni close di bawah 23.6. Yang ini maknanya ni harga terendah dia di sini. Ni panduan semua ya tuan-tuan saya bagi panduan Macam mana nak tahu harga tu rendah ataupun harga tu akan rebound. Untuk basic lah. Saya bukan nak ajar teknikal, tak ada. Tapi ini satu harga panduan macam mana kita nak tahu harga buka tu rendah ataupun tinggi. Untuk 24 jam seterusnya. Lihat ni harga resisten support yang hari ni dia dah cecah 17.14. Ni lebih pada harga ni lebih rendah. Ini bermakna dia akan kejar lagi rendah untuk lebih rendah. Itu cara macam mana nak baca close day, sama ada harga di bawah harga buka, harga di atas harga buka. Pernah dengar tak biasa cakap macam tu? Betul? Jadi saya jarang kupas hal macam ni, tapi malam ni saya bagi sikit lah. Bagus lah. Tengok satu yang baru. tu. Tak payah. Saya technical biar kerja dengan orang technical. Technical pada saya dah cukup hebat lah. Mereka lebih mahir dalam segi entry harga. Kemudian kita ada 3 minit sebelum saya dihalau keluar daripada bilik CGC ni. Alamak. Habiskan dulu. Monetary policy ni samalah. Dia akan membincangkan tentang digesting. Tapi jaga yang ini tuan-tuan malam Jumaat esok Kalau ada modal kita treat sama-sama. Saya pun nak treat esok malam Jumaat 9.30 malam. ECB press conference Euro. Counter Euro kita ni. Ni yang kita beri pendekatan hari ni. Kita tengok close day dia besok, open day-nya harga berapa. Harga yang dia perlu tembus adalah 17 harga hari ni yang paling rendah, dan harga yang sebelumnya paling rendah adalah 1680. So dua harga ni zone ini akan jadi permainan besok. Adakah mampu dia lebih rendah? Pada saya dia buka harga lebih rendah pada harga tutup lebih rendah pada harga buka. Ini bermakna harga esoknya adalah akan semakin rendah. Nampak. Ni nampak. Tak jauh sikit. Okey. Apa benda tu? Halo. Kejap. Alright. Dan yang terakhir sekali kita ada growth domestic product, insya-Allah hari Jumaat malam Sabtu. Ini cukup penting untuk GDP sangat tuan-tuan. Saya mengambil peluang untuk buy UCAT. Meneruskan belian buy UCAT saya. Buy UCAT Kenapa saya kata begitu saya buka UCAT sebab saya suka kaunter UCAT ni. Kaunter yang buat saya bankrupt, kaunter yang buat saya kaya. Banyak dia punya. Okey. Kita nak trade UCAT ni hari Jumaat Besok hari Khamis, lusa Jumaat. So kita kena tengok intraday punya harga lah. So sekarang ni harga intraday kita belum langsai. Kita akan selamat dalam jam 5 pagi nanti atau pukul 6 pagi baru habis. So this is the point yang saya perlu highlight adalah beberapa harga support yang saya akan jagalah 1328, 13245. Ni dua zone ni akan saya monitor untuk saya ambil peluang
retracement untuk rebound. You can. Kenapa begitu? Kenapa begitu dan kenapa sebabnya begitu? Okey, kenapa saya kata begitu? Tengok pada, kita dah masuk 28 bulan kan Pak Suan? Ya, betul. Dan kita ada 2 hari untuk habis bulan ini. Ini adalah, ini saya keluarkan dulu. Baik. Ini adalah candle monthly yang dalam retracement meningkat, rebouncing dipanggil. Nampak? Kuat tak? Dan tidak ada harga yang lebih rendah daripada paras 134.5. Ini memberi potensi bahawa momentum untuk dia semakin tinggi ke 34 ada potensi. Sekurang-kurangnya untuk test harga tertinggi dia 3430 dengan jumlah pip sebanyak lebih kurang 25 pip atau 130 pip. Memadailah pada saya. 130 pip itu dah memadailah. Baik. Cantik. Okey, masa pun dah habis. Dan sekali lagi GDP, jika dia menyusut daripada 009 kepada 07, 06, 05 cukup untuk menjatuhkan CAD, meroketkan UCAD, meroketkan GBP CAD, meroketkan AUD CAD, meroketkan Euro CAD. Memang roket semua. Banyak yang kita belajar. Bagi tuan-tuan, terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, dan rasanya jika ada manfaat, bolehlah kita guna pakai sama-sama insyaAllah. InsyaAllah. Jika rasanya tidak ada yang bersesuaian, maaf sajalah, minta maaf. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih cikgu atas perkongsian yang sangat menarik. Berhati-hati tarikh-tarikh yang telah pun diberikan tadi. Itu memang penting lah. Ada satu soalan pasal JPY tadi rasanya dah terjawab. Kepada semua yang bertanya tadi, terima kasih anda bertanya untuk dapat diperjelaskan kepada orang lain yang mendengar. Baik, jangan lupa untuk promosi Grand Trading Promotion XM, hadiah BMW pula, Mercedes, ya. Okey, anda boleh daftar sekarang, dan lucky draw, bila anda daftar anda dapat lucky draw dan juga 100% bonus. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu segmen yang dikuasakan oleh ASM Malaysia. Dengan itu kita jumpa pada esok malam bersama dengan BBB. Itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.